pun malah berasa terkejut. Tidak pernah terlintas di pikiran bahwa Malaysia akan menjadi begitu maju. Jepun, yang sering dianggap sebagai gergasi teknologi, malah berasa seperti dunia terbalik. Tidak pernah mereka menduga bahwa negara di Asia Tenggara ini akan mencapai tahap kemajuan sedemikian rupa. Apabila pesawat yang membawa 300 orang guru dari pelbagai daerah di Jepun mendarat di Malaysia, pemandangan yang tidak masuk akal mula terbentang di hadapan mata mereka. Hanya selepas 1 minggu lawatan penanda aras berakhir, ada sebahagian daripada mereka yang menitiskan air mata malah berkata tidak mahu pulang ke Jepun. Apabila kisah pengalaman mereka tersebar ke seluruh Jepun, ia mencetuskan gelombang perhatian yang luar biasa. Tiket penerbangan ke Kuala Lumpur habis dijual dalam sekelip mata, sehinggakan syarikat penerbangan perlu menambah jadual perjalanan secara drastik. Akhirnya media utama seperti NHK pun terpaksa melaporkan fenomena ini secara mendalam. Apa sebenarnya yang mereka lihat dan rasakan di Malaysia? Seterusnya saya akan menceritakan perjalanan yang meninggalkan kesan mendalam itu. Nama saya Toshiko. Saya telah berkhidmat sebagai guru bahasa Jepun di sebuah sekolah menengah awam di Tokyo selama lebih 30 tahun. Petang itu adalah mesyuarat rutin Kesatuan Pendidik Kebangsaan. Suasana lebih hangat daripada biasa kerana dewan itu dipenuhi dengan 300 orang guru terpilih dari seluruh negara. Di skrin gergasi di atas pentas terpampang pengumuman tema lawatan sambil belajar ke luar negara bagi tahun ini. Jantung saya berdegup kencang. Sepanjang 30 tahun kerjaya saya belum pernah sekalipun saya mendapat peluang untuk menyertai lawatan ke luar negara. Selepas kesunyian seketika 2 perkataan besar muncul di skrin, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya merenung skrin itu sekali lagi. Ya, memang tertulis Malaysia. Keluhan kecewa kedengaran dari segenap penjuru dewan. Sejujurnya, jauh di lubuk hati saya juga berasa hampa. Saya mengharapkan kami akan dihantar ke negara maju pendidikan di Eropah seperti Finland atau ke sekolah elit di Amerika Syarikat. Pengetahuan saya tentang Malaysia hampir kosong. Selain daripada menara berkembar, Petronas hutan hujan, tropika orang utan atau makanan pedas, saya tidak mempunyai sebarang gambaran tentang negara pendidikan maju di sana. Suasana dewan serta-merta menjadi dingin. Dari kerusi belakang terdengar bisik-bisik rungutan. Seorang guru muda di barisan hadapan menggelengkan kepala. Pengerusi kesatuan kembali memegang mikrofon dan menjelaskan. Sistem pendidikan Malaysia kebelakangan ini mendapat perhatian global, terutamanya dalam bidang pendidikan digital dan integrasi pelbagai budaya hasil daripada dasar ekonomi digital dan rangkaian pintar negara tersebut. Namun suasana dewan kekal suram. Selepas mesyuarat di koridor, saya terserempak dengan rakan sekerja dari Osaka. Wajahnya juga mempamerkan kekecewaan. Kami hanya berpandangan tanpa perlu berkata apa-apa. Dari renungan mata sahaja kami tahu kami berkongsi perasaan yang sama. Dalam perjalanan pulang menaiki kereta api, saya memandang keluar tingkap melihat pemandangan Tokyo yang serba biasa. Hati saya bercampur baur. Ini adalah peluang pertama saya ke luar negara dalam 30 tahun. Adakah masa ini akan menjadi sia-sia? Sampai di rumah saya memberitahu suami. Apabila mendengar perkataan Malaysia, dia juga kelihatan bingung. Kami berdua hampir tidak tahu apa-apa tentang tempat itu, selain ia adalah negara tropika yang mengeluarkan getah dan kelapa sawit suatu ketika dahulu. Isnin minggu berikutnya, suasana di bilik guru juga tiada bezanya. Guru-guru yang terpilih ke Malaysia berkumpul, tetapi tiada siapa yang kelihatan teruja. Ia lebih terasa seperti satu tugasan paksa. Tiba-tiba seorang guru muda masuk sambil memegang telefon pintar. Di skrinnya satu video tentang sebuah sekolah pintar di Malaysia sedang dimainkan. Fasiliti di dalam kelas itu kelihatan jauh lebih bersih dan canggih daripada yang dibayangkan. Namun hati kecil saya berkata, ini mungkin sekadar video promosi kerajaan. Realitinya pasti berbeza. 2 minggu sebelum berlepas, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sukan Sains dan Teknologi Jepun MEXT menghantar satu dokumen taklimat. Ia sebuah buku tebal yang memperincikan sistem pendidikan Malaysia, fasiliti sekolah, dan status pendidikan digital semasa. Saya terkejut membaca maklumat di dalamnya. Semua sekolah mempunyai akses internet berkelajuan tinggi dan setiap pelajar dibekalkan dengan peranti pintar atau Chromebook. Namun saya masih separuh percaya. Angka di atas kertas seringkali indah khabar dari rupa. Malam sebelum berlepas saya berbaring merenung siling. Beban 30 tahun mengajar terasa berat di bahu. Apakah makna lawatan ini untuk sisa kerjaya saya? Jujurnya, saya tidak meletakkan harapan tinggi. Saya hanya menganggapnya sebagai percutian seminggu di negara tropika.
Tetapi ketika itu saya tidak tahu bahwa perjalanan ini bakal meruntuhkan dan membina semula pandangan pendidikan saya selama 30 tahun dan tempat bernama Malaysia ini akan menjadi sangat berbeza daripada imajinasi saya. Lapangan terbang Haneda pada awal pagi itu sangat sibuk. 300 guru dari seluruh Jepun berkumpul, menjadikan barisan di kaunter daftar masuk panjang tidak berkesudahan. Saya menarik beg pakaian sambil beratur perlahan-lahan. Wajah guru-guru lain di sekeliling tidak jauh beza dengan saya. Seorang guru lelaki berusia 60-an dari Osaka tidak henti-henti menguap manakala seorang guru wanita dari Fukuoka bersandar pada begnya dengan pandangan kosong. Semua kelihatan letih, seolah-olah mahu menunaikan kewajiban bukan kerana teruja. Setelah selesai urusan daftar masuk dan melawat kedai bebas cukai, saya duduk di kaunter kafe sambil melihat pesawat berbaris di landasan. Perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan mengambil masa kira-kira 7 jam. Jarak yang agak jauh dan hati saya terasa berat. Apabila waktu menaiki pesawat tiba, saya berjalan menuju pintu perlepasan. Saya menyapa guru-guru yang dikenali, tetapi semua hanya tersenyum tawar. Walaupun namanya lawatan penanda aras luar negara, ia terasa seperti rombongan pelancong warga emas. Saya duduk di kerusi pesawat memakai tali pinggang keledar dan memandang keluar tingkap. Di sebelah saya ialah seorang guru wanita berusia 50-an dari Kyoto. Kami bertegur sapa ringkas, tetapi perbualan mati di situ. Masing-masing melayan perasaan sendiri menunggu saat berlepas. Pesawat mula meluncur perlahan kemudian semakin laju. Saat roda meninggalkan landasan, tubuh saya terdorong ke belakang. Tanah Jepun semakin mengecil sehingga hilang di balik awan. Pengumuman di dalam pesawat kedengaran dalam bahasa Jepun, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bahasa Melayu yang didengari alunannya lembut dan sopan. Pakaian pramugari dengan kebaya bercorak batik kelihatan sangat anggun dan elegan. Tanggapan pertama tidaklah buruk. Kira-kira sejam kemudian makanan dihidangkan. Ia adalah set nasi lemak yang ginger lengkap dengan sambal telur rebus dan rendang ayam. Baunya harum memikat selera. Saya menjamah sedikit dan terkejut, rasanya jauh lebih segar dan enak dari jangkaan. Santan yang lemak dan rempah ratus yang seimbang. Apabila pesawat mula merendah, telinga saya berdengung sedikit dan jantung berdegup kencang. Tidak pasti sama ada kerana gementar atau mula berasa ingin tahu, saya hanya mampu merenung keluar tingkap. Apabila tayar pesawat menyentuh landasan, bunyi berdentum menandakan ketibaan. Pesawat perlahan-lahan berhenti. Terminal KLIA kelihatan sangat megah. Struktur kaca dan keluli yang berpadu dengan seni bina futuristik bersinar di bawah matahari tropika, dikelilingi kehijauan yang terancang. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu pesawat, udara yang nyaman dari pendingin hawa menyambut kami. Akhirnya, kaki memijak bumi Malaysia. Sepanjang laluan ke terminal utama, terdapat skrin digital gergasi yang menayangkan keindahan Malaysia dari matahari terbit di Gunung Kinabalu hingga ke kejernihan air di Pulau Sipadan, diiringi musik gamelan kontemporari yang menenangkan. Siling lapangan terbang itu tinggi dengan reka bentuk geometri yang membenarkan cahaya semula jadi masuk. Saya terhenti seketika mendongak kagum. Walaupun lapangan terbang di Jepun moden, keluasan dan gabungan elemen alam semula jadi di sini memberikan satu pengalaman yang unik. Dalam perjalanan ke pemeriksaan imigresen, sebuah robot putih bergerak ke arah kami. Tingginya sekitar 150 cm. Robot itu berhenti di hadapan kami dan dengan bahasa Jepun yang fasih berkata, "Selamat datang, pemeriksaan imigresen adalah di arah ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Guru dari Kyoto di sebelah saya terkejut sehingga berundur selangkah. Saya juga tergamam. Tidak sangka robot digunakan sebegitu natural untuk menyambut tetamu. Di counter imigresen, barisan pagar automatic autogate telah tersedia. Ia adalah sistem di mana pasport diimbas dan pengecaman wajah dilakukan sebelum pagar terbuka secara automatik. Tidak perlu beratur panjang untuk kop manual. Apabila tiba giliran saya, sebaik sahaja pasport diimbas, maklumat terpapar di skrin, diikuti imbasan wajah dan pagar terbuka. Skrin memaparkan, "Selamat datang" dalam pelbagai bahasa. Prosesnya tidak sampai 30 saat, melepasi kastam pemandangan lebih menakjubkan menanti. Lapangan terbang itu dipenuhi pelancong asing, keluarga dari Eropah, pasangan muda dari Timur Tengah, dan ahli perniagaan dari Cina. Kepelbagaian bangsa di situ, seolah-olah satu ekspo antarabangsa. Pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menunggu kami. Mereka memegang papan tanda besar yang ditulis indah dalam bahasa Jepun dan bahasa Melayu, "Selamat datang delegasi guru Jepun."
Seorang pegawai lelaki berusia 40-an menghampiri menunduk hormat dan berkata, pasti penat selepas perjalanan jauh. Minggu ini kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselesaan tuan-tuan dan puan-puan. Bahasa Jepunnya sangat sempurna, tiada telur asing. Katanya dia merupakan alumni dasar Pandang ke Timur dan pernah belajar di Jepun. Kami mengikut pegawai itu keluar. 5 buah bas persiaran mewah 2 tingkat sedang menunggu. Setiap bas tertulis delegasi pendidikan Jepun. Di atas tempat duduk tersedia sebotol air mineral, sedikit kuih tart nanas, dan buku panduan pelancongan Kuala Lumpur. Bas mula bergerak meninggalkan Klia menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Lebuh raya di kiri dan kanan diapit oleh bangunan moden dan kehijauan yang tersusun. Pemandangan malam Kuala Lumpur sangat memukau. Lampu neon dan cahaya dari bangunan pencakar langit kelihatan seperti babak filem, terutamanya Menara Berkembar Petronas KLCC dan Menara Merdeka 118 yang menjulang tinggi bersinar seperti permata di tengah malam. Guru di sebelah saya merenung keluar tingkap dan bergumam, jauh lebih maju daripada yang saya bayangkan. Saya bersetuju. Ia kelihatan lebih moden, lebih dinamik, namun sangat teratur. Sejam kemudian kami tiba di sebuah hotel 5 bintang di tengah segitiga emas Bukit Bintang. Sebaik melangkah masuk saya, terpaku melihat chandelier kristal gergasi dan lantai marmar yang berkilau. Kaki tangan yang memakai pakaian tradisional moden menyambut kami dengan senyuman ikhlas dan tunduk hormat berkata, "Selamat datang," dengan nada yang sangat sopan. Layanan mesra mereka membuatkan saya secara otomatis menunduk kembali. Saya mendapat kunci bilik di tingkat 25. Sebaik pintu dibuka, kelihatan buah-buahan tropika alu-aluan dan set teh tarik segera yang premium. Di atas meja sekeping kad tertulis dalam bahasa Jepun, "Selamat datang ke Malaysia, rakan pendidik dari Jepun." Saya membuka tirai tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang luas. Cahaya dari bangunan pencakar langit dan jalan raya yang sibuk kelihatan seperti sungai cahaya. Saya duduk di birai katil mengimbas kembali hari ini. Dari Klia yang canggih, robot panduan sistem imigresen pantas hingga ke hotel mewah ini, segalanya melangkaui jangkaan saya. Rupa-rupanya begini wajah Malaysia. Fikiran ini mula bertapak di hati. Keesokan paginya selepas sarapan nasi lemak yang lazat di hotel kami, menaiki bas ke sebuah sekolah menengah bestari di Putrajaya. Apabila bas berhenti, kelihatan sebuah bangunan 3 tingkat dengan reka bentuk eko-modern. Pengetua dan penolong kanan menyambut kami. Pengetua itu seorang wanita Melayu bertudung yang anggun serta fasih, berbahasa Jepun memberikan ucapan alu-aluan. Beliau pernah mengikuti program pertukaran guru di Hiroshima. Lawatan bermula, tempat pertama ialah bilik darjah. Sebaik pintu dibuka, saya ternganga. Di hadapan kelas, terdapat papan pintar interaktif gergasi. Setiap meja pelajar dilengkapi tablet hibrid. Apabila guru menghantar bahan melalui sistem cloud screen, semua pelajar serentak memaparkan maklumat yang sama. Pelajar membuat nota secara digital dengan lincah. Tiada buku teks tebal yang berat. Di siling, terdapat sensor IoT yang memaparkan suhu, kelembapan dan tahap CO2 dalam kelas. Pengetua menjelaskan jika kualiti udara menurun, sistem pengudaraan pintar akan diaktifkan secara automatik. Seterusnya makmal sains. Setiap pelajar mempunyai mikroskop digital sendiri yang bersambung ke tablet dan peralatan eksperimen tersusun rapi dalam kabinet automatik. Namun yang paling mengejutkan ialah kantin sekolah. Dapur penyediaan makanan adalah berkonsep terbuka dengan dinding kaca membolehkan kami melihat proses masakan. Tukang masak memakai apron, topi dan sarung tangan sangat bersih. Stok bahan mentah dipantau oleh sistem digital. Pakar nutrisi sekolah menjelaskan, kami hanya menggunakan bahan yang mempunyai sijil halal dan rekod ladang yang sah. Sistem kami menyimpan data alahan setiap pelajar. Jika seorang pelajar mempunyai alahan kacang, sistem akan memberi amaran semasa mereka mengimbas kad pelajar untuk mengambil makanan. Di sudut lain terdapat bar salad dan buah-buahan di mana pelajar boleh memilih sendiri. Pembayaran adalah tanpa tunai menggunakan jam tangan pintar atau kad pelajar. Hentian terakhir ialah bilik guru. Meja setiap guru dilengkapi 2 monitor besar. Dari penandaan kedatangan, analisis markah hingga komunikasi dengan ibu bapa, semua dilakukan melalui sistem pengurusan sekolah bersepadu. Sistem pengurusan identiti, EDMI, hampir tiada kertas kerja fizikal. Pengetua berkata, yang penting adalah membebaskan guru daripada beban perkeranian supaya mereka boleh fokus sepenuhnya mendidik insan. Saya mengangguk laju. Kata-kata itu sangat tepat dan menusuk kalbu. Melangkah keluar dari sekolah, saya berpandangan dengan rakan-rakan lain.
Semua berfikir benda yang sama. Jepun mengaku negara maju pendidikan, tetapi Malaysia sudah melangkah setapak lagi ke hadapan dalam integrasi teknologi. Petang itu kami menyertai sesi pertukaran dengan 200 orang guru tempatan Malaysia. Di meja saya terdapat 3 orang guru, Cikgu Sarah Melayu, Cikgu Tan Cina, dan Cikgu Ravi India. Mereka kelihatan muda sekitar 30-an. Kami berbual santai. Cikgu Sarah memulakan bicara. Saya sangat kagum dengan pendidikan Jepun, terutamanya cara mendidik disiplin dan nilai moral pelajar membersihkan sekolah sendiri. Itu sangat berharga. Sikap rendah diri mereka mengejutkan. Saya memandangkan sekolah mereka kelihatan lebih canggih dari segi fasiliti. Semakin lama berbual saya semakin faham tentang sistem latihan guru di sini. Cikgu Tan menunjukkan aplikasi di tabletnya, sebuah portal pembelajaran profesional e-pembelajaran yang menyimpan ribuan modul latihan dan kajian case. Guru diwajibkan berkursus secara dalam talian fleksibel, tanpa mengira masa. Cikgu Ravi menambah, mula-mula rasa membebankan tapi isinya sangat praktikal dan boleh terus diguna dalam kelas. Pelajar sekarang digital native, jadi kami perlu relevan. Mereka juga berkongsi cara komunikasi dengan ibu bapa melalui aplikasi khas yang telus. Ketelusan, membina kepercayaan, simpul Cikgu Sarah. 2 jam berlalu begitu pantas. Saya merasai profesionalisme dan dedikasi guru Malaysia yang tinggi disokong oleh sistem yang ampuh. Pendidikan yang baik bukan hanya dari semangat guru tetapi sokongan sistem yang efisien itu yang saya belajar. Malam itu sekitar jam 9 malam saya kembali ke bilik. Mandi dan berbaring namun mata tidak mahu lelap. Bayangan hari ini masih segar. Saya melihat keluar tingkap Kuala Lumpur masih hidup. Tiba-tiba saya teringin bersiar-siar tapi ragu-ragu. Selamatkah wanita berjalan sendirian malam-malam di negara asing? Di Jepun pun saya jarang keluar lewat malam. Saya menelepon lobi. Petugas menjawab dengan ceria, "Sudah tentu selamat, Puan. Kawasan ini sentiasa dipantau dan sangat hidup. Ada kedai serbaneka 24 jam dan gerai makan berhampiran. Silakan menikmati malam Anda." Saya menyarung pakaian kasual dan turun. Jam sudah pukul 11 malam. Petugas lobi menyapa, "Selamat jalan-jalan." Sikap bersahaja itu menenangkan saya. Melangkah keluar, lampu jalan menerangi kaki 5 yang bersih. Walaupun lewat jalanan masih meriah dengan orang ramai. Saya berjalan sedikit dan melihat satu pemandangan mengejutkan. Seorang wanita muda bertudung sedang berjoging sendirian sambil mendengar lagu melalui fon telinga. Dia berlari dengan tenang tanpa rasa takut. Di Jepun sukar melihat wanita berjoging sendirian jam 11 malam. Lebih ke hadapan sepasang suami istri muda sedang menolak kereta bayi bersiar-siar santai. Bayi itu tidur nyenyak. Saya terhenti melihat babak itu. Membawa bayi bersiar tengah malam dengan wajah setenang itu, betapa selamatnya tempat ini. Kira-kira 15 menit berjalan saya melihat sebuah kedai serbaneka yang terang benderang seperti Family Mart atau KK Mart yang modern pri. Masuk ke dalam, pekerja muda menyapa, "Selamat datang," dengan penuh tenaga. Rak dipenuhi pelbagai jenis makanan, bento, onigiri, nasi lemak, bungkus oden panas, dan pelbagai minuman. Saya membeli satu bekas nasi goreng kampung segera dan air susu kotak. Saya duduk di kerusi yang disediakan di luar kedai. Suapan pertama pedas berempah dan sangat sedap. Sukar dipercaya kualiti makanan kedai serbaneka setinggi ini. Saya duduk di situ selama 30 menit sebelum pulang. Dalam perjalanan balik, saya melihat orang ramai berbilang bangsa duduk di kedai makan, mamak, yang dibuka 24 jam, ketawa dan berbual sambil menonton bola sepak di layar besar. Semua orang menikmati malam yang bebas dan selamat. Seminggu berlalu begitu pantas. Pagi terakhir semasa mengemas beg saya, memandang bilik itu dengan berat hati. Sukar percaya saya akan meninggalkannya. Saya melihat pemandangan Kuala Lumpur buat kali terakhir. Cahaya pagi menyinari menara KL kelihatan berkilau. Di lobi rakan-rakan lain juga kelihatan sedih. Dalam bas menuju ke Kelia semua diam membisu. Suasana sangat berbeza berbanding semasa datang. Duduk di dalam pesawat, saya memandang keluar tingkap, teringat saat ketibaan seminggu lalu. Masa itu hati kosong tiada harapan. Kini air mata mula mengalir di pipi. Saya coba menyekanya, tetapi ia terus tumpah. Saya menoleh, rakan-rakan lain juga sama. Guru dari Kyoto menekuk muka dengan sapu tangan guru lelaki dari Osaka, menunduk menyembunyikan mata yang merah. Seminggu lalu kami memandang rendah pada Malaysia, hanya tahu tentang makanan dan getah. Tetapi, Malaysia yang kami alami adalah berbeza. Ini adalah negara yang progresif dalam pendidikan, hub teknologi, dan yang paling penting sebuah negara yang berjiwa dengan rakyat yang hangat dan sopan santun.
Apabila pesawat mendarat di Haneda, tanah Jepun yang biasa terasa asing, dalam hanya seminggu minda saya berubah sepenuhnya. Di rumah saya menceritakan segalanya kepada suami. Dia terkejut melihat gambar-gambar di telepon saya. Tak sangka Malaysia semaju ini, katanya berulang kali. Malam itu saya berfikir ini adalah minggu paling bermakna dalam 30 tahun kerjaya saya. Ia bukan sahaja membuka mata saya tentang pendidikan Malaysia, tetapi menyedarkan saya betapa salahnya prasangka saya sendiri. Saya mesti pergi lagi, janji saya dalam hati. Seminggu selepas pulang, suasana di bilik guru berubah. Rakan-rakan berkumpul membincangkan pengalaman kami. Seorang rakan menghulurkan teleponnya. Tajuk berita utama, 300 guru Jepun terpegun di Malaysia, kejutan buat dunia pendidikan. Berita itu melaporkan betapa delegasi kami terkesan dan kini sektor pendidikan Jepun mula memberi perhatian serius kepada model Malaysia. Telepon tidak berhenti berdering, semua mahu mendengar cerita tentang Malaysia. Dalam bulan-bulan berikutnya, statistik mengejutkan dikeluarkan. Tempahan tiket dari Jepun ke Malaysia meningkat 400% berbanding tahun sebelumnya. Ramai pendidik membuat perjalanan pribadi untuk melihat sendiri sekolah di sana. 6 bulan kemudian saya sekali lagi menaiki pesawat ke Kuala Lumpur. Kali ini bersama suami. Menjejakkan kaki di Kelia rasanya seperti pulang ke kampung halaman. Suami saya ternganga melihat segalanya, dari robot di lapangan terbang hingga ke menara berkembar Petronas. Betul kata awak Toshiko. Rupa-rupanya Malaysia begini hebat. Minggu itu sangat indah. Kami melawat sekolah, bertemu semula dengan Cikgu Sarah, dan berbincang dengan pegawai kementerian tentang kerjasama masa depan. Sehingga baru-baru ini saya buta tentang Malaysia, atau lebih tepat saya memilih untuk tidak ambil tahu kerana prejudis. Kini Malaysia menjadi rumah kedua saya. Dalam perjalanan pulang saya sedar, apabila minda seseorang berubah, orang sekeliling juga berubah, dan dunia akan berubah sedikit demi sedikit. Lawatan 300 guru ini sedang mengubah persepsi masyarakat Jepun. Dapat merasai pengalaman semakna ini di penghujung kerjaya adalah satu anugerah. Belajar membuang prasangka dan menerima perkara baharu, itulah pelajaran terpenting yang diajar oleh Malaysia kepada saya. Ini adalah kesedaran terbesar dalam 60 tahun hidup saya.